Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا لمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات. شهد لله من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini kita sambung, kami memohon perlindungan dan keselamatan daripada kemurkaan Allah Ta'ala dan siksanya serta segala bala bencananya. Ada sebuah riwayat menyebut bahawa semua pintu langit dan pintu syurga dibuka, dan setiap bulan Ramadan manakala pintu-pintu neraka pula ditutup. Disebut idza jaa ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifatis syayatin. Datang sahaja Ramadan yang penuh dengan keberkatan, rahmat dan keampunan Allah, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu segala syaitan dan juga iblis. Semua iblis dan syaitan dirantai, kemudian disirit untuk dilontarkan ke dalam laut. Siapa-siapa yang suka duduk laut memang suka kawan dengan iblis. Baik itu sihir hantu laut, orang-orang pulau yang menggunakan hantu laut lebih hebat daripada hantu darat. Sebab itu ramai manusia jadi iblis bila duduk jumpa laut, dia buka baju. Kan? Ini orang laut cakap, bukan saya cakap. Cuba bayangkan macam hajah-hajah ni. Kalau di pantai Alexandria, tak kiralah kau kuning ke, putih ke, hitam ke, gemuk ke, kurus, bumpernya 5 ke 3 ke 2, tak kisah, pakai bikini. Cuba bayangkan, tua-tua ni umur 60 tahun pakai bikini. Ini betul-betul ni bukan pada kamu star ni. Cuba tuan-tuan bayangkan. Itulah dia syaitan iblis yang duduk dekat laut. Okay. Jadi kalau iblis dijampak ke laut ni, supaya mereka tidak boleh mengajar kaum ataupun mengaju-ngaju kaum muslimin dan merosakkan puasa dan bangun malam. Kalau kita bangun malam malas pada bulan Ramadan, bukan masalah iblis syaitan, memang perangai kita, sanubari kita memang malas. Pada setiap malam malamnya pula ada suatu suara menyeru, siapa yang mahu kebaikan, mari. Siapa yang mahu kejahatan, merambuslah. Maksudnya malaikat seru, dia tengok siapa di kalangan anak-anak Bani Adam ini yang bangun waktu malam pada malam-malam Ramadan. Riwayat yang lain pula mengatakan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan suatu sembahyang fardu dalam bulan Ramadan, sama diimbangi dengan 70 sembahyang pada bulan-bulan yang lain. Siapa yang mendekatkan dirinya dengan suatu sunnah, sama diimbangi dengan suatu sembahyang fardu pada bulan-bulan yang lain. Jelaslah bahawa sembahyang sunat dalam bulan Ramadan dikira sama tingkatan dengan solat fardu pada bulan-bulan daripada segi pahalanya, fadilat dan kelebihannya maksudnya. Sedang yang fardu pula dilipat gandakan pahala ke atas fardu-fardu yang biasa ditunaikan pada selain bulan Ramadan, sampai 70 kali ganda.
Istilah dalam hadis 40, 70, 100, 700 dianggap banyak. Maknanya kathir, banyak. Bukan bilangan 70, 40, 100, 700 tu. Tetapi nak disebutkan gandaan istilah dalam hadis, biasanya 40, 70, 100, 700 itu menunjukkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, "Man shama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kita pun tahu maksudnya, sesiapa yang berpuasa Ramadan dan berjaga malamnya, qiyam dengan penuh kepercayaan dan ketulusan ikhlas. Aku naik untuk mendirikan salat ini, membangunkan diri aku kerana tuntutan untuk redha Allah Subhanahu wa taala. Nescaya akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu, kecuali dosa-dosa besar. Di antara dosa besar, derhaka dengan kedua ibu bapa, kan? Di antaranya lari daripada perang, melakukan syirik, khurafat, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Malam tadi tuan-tuan didatangi ulama daripada Indonesia. Saya segan juga. Tempat tuan-tuan ni tempat orang alim ulama. Tapi alim ulama dia duduk atas tu, tak duduk sini. Duduk bawah, tak ada. Dia kursi tinggi kan, kursi merah. Saya bercita-cita juga nak duduk kursi merah, tapi tak ada orang offer. Maklumlah aku ulama kecil. Amirul pun tak pernah nak offer saya gitu, sebab serban saya ni tak ada. Serban tinggal kat rumah. Gurau ya. Asal Fauzi lah tahu ya. Maaf tuan, saya kadang-kadang terkena juga. Jemputan itu Al-Habib, Al-Haddad, Al-Idrus semua kan. Bila dia tak boleh datang, saya kena datang. Itulah ruginya orang protokol. Bila datang tengok bos berdiri dah, semua serban kanan, kiri, tajam, tinggi. Aku segan lah, apa benda aku nak cakap. Semua ulama-ulama hijau, kuning, biru dalam berpanu. Jadi kita pun segan ya. Jadi dalam segan-segan bercakap juga, dah ada orang suruh cakap, takkan bagi bahasa isyarat, cakap lah. Ramadan ni bagus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga Allah kurniakan kita Rajab yang berkat, Sya'ban yang berkat, dan sampaikan umur kita untuk bertemu Ramadan, bulan penuh dengan keberkatan, keampunan dan maghfirah, serta kita dibebaskan daripada azab api neraka dengan puasa pada siang hari. Itu ikut riwayat cerita, apabila Yahudi, rahib-rahib dia datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut ya Muhammad, aku nak tanya, apakah sebabnya umat kamu berpuasa 30 hari dalam bulan Ramadan? Dia kata sebabnya dulu Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi. Buah khuldi itu sehingga terlucutlah segala pakaian syurga, maka diturunkan ke bumi. Isi perut yang ada buah khuldi dimakan oleh Adam dan juga Hawa itu berada dalam perut Nabi Adam itu selama 30 hari. Maka 30 hari yang kita puasa itu adalah merupakan rentetan daripada cerita keturunan Bani Adam. Dia kena mengkosongkan pada siang hari perutnya dalam setahun itu, dan untuk mengkuruskan daging-daging yang ada dalam tubuh badan anak-anak Adam ini. Jikalau sekiranya selama tempoh 11 bulan itu ada makanan yang masuk dalam perut kita, makanan yang haram, maka dikuruskan daging yang haram yang tumbuh itu dengan mengkosongkan perutnya daripada kehendak syahwat makan pada siang hari selama tempoh 30 hari. Sadaqta ya Muhammad. Yahudi itu kata, benar engkau wahai Muhammad. Lepas tu dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku mensaksikan diri aku bahawa engkau adalah seorang rasul utusan Allah. Masuk Islam dia Yahudi. Jadi sekarang ni tuan-tuan, nyatakan kebenaran Islam kepada orang Cina, kepada orang India yang kafir. Kita selama ni tak boleh memahamkan dia. Kita cuba faham. Ketika kami duduk di masjid, kamu pergi ke kuil. Kami ke masjid, kamu pergi tokong. Ketika kami puasa, kamu tak puasa. Ketika kami sembahyang, kamu tak sembahyang.
Ketika kami menutup aurat tubuh kami, tidak wajib bagi kamu menutup aurat. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu bagi kamu, kami bagi kami. Jadi kalau hukuman orang yang jahat ikut Islam, batasan Allah Subhanahu wa taala, punishment hukuman itu ikut Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak terbabit. Seperti mana kamu tak diwajibkan juga taklifi hukum-hukum yang lain. Dalam kefarduan kita melaksanakan rukun Islam yang 5 dan meyakini rukun iman yang 6. Dia takkan dituntut seperti mana kita. Jadi hukuman kita, hukuman bagi kamu, agama kamu. Kita kena fahamkan dia. Masalahnya bila orang kafir tak suka dengan hukum Allah, kita pun tolong sokong. Ada kebodohnya tu. Bahasa pasal teman-teman. Rakam pula sama suruh. Asal kita patutnya fahamkan dia. Puasa Ramadan bagi kami, bukan bagi kamu. Yang nak kena pergi haji, kami, bukan kamu. Jadi sesiapa yang melakukan kesalahan, ikut kitab kami, ikut Allah, ikut Rasul kami, adalah kami. Kamu tak ada kaitan. Kalau kamu mencuri pun, ikutlah hukuman agama kamu. Kalau dia berbohong, khianat, pecah amanah, ikutlah agama kamu. Kalau kamu bunuh orang, ikutlah agama sami kamu, kitab suci kamu. Kan itu Islam. Jadi kita kena fahamkan mereka. Macam Rasulullah SAW memahamkan Yahudi, akhirnya masuk Islam. Boleh kan? Malam tadi cerita sufi ke cerita hukum ahkam? Ibadat ke cerita tentang syurga ke neraka? Ustaz Fauzi? Malam tadi cerita Nabi. Oh, cinta pada Nabi SAW. Macam inilah kita cinta Nabi SAW, kita baca Quran, baca hadis kan. Baru kita rasa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan cinta dengan Rasul. Boleh lah kan? Tuan-tuan ni dah didatangi ulama-ulama yang besar-besar. Kita beruntung lah. Tengok muka pun wajah macam ahli syurga. Ini bukan perli-perli ni, betul-betul ni. Siapa nak masuk neraka katakan? Tak ada. Aku pun nak masuk syurga. Okey, tertib puasa. Puasa ni banyak betul lah. Kalau malam raya tu batal semua, termasuk aku. Puasa sebulan ni bagus. Malam raya berjoget lah kita. Allahu Akbar. Setiap orang yang berpuasa mempunyai tata tertib. Tiada sempurna puasa itu tanpa tata tertib adab-adabnya. Di antara tertibnya terpenting ialah memelihara lidah supaya tidak berdusta. Betul bang, daging yang saya jual ni lembut bang. InsyaAllah abang cuba tengok-tengok balik-balik buka puasa, lihat. Tadi cakap kata daging lembut, dia masak, saya masak 3 jam bang. InsyaAllah tengok lihat ni buka puasa. Jual kat pasar tu, cakap ke main. Baik jual lidah dia kerat, itu jual kat mangkuk. Nombor 2, jangan suka mencaci orang, mencampuri urusan orang lain. Kita campur adukkan urusan. Macam kita ni suami dia pula, mandai-mandai kan? Beritahu dengan isteri orang hukum ahkam gini, suami dia diam je. Tak boleh, kita masuk urusan rumah tangga orang, tak boleh. Mengekang mata dan telinga daripada mendengar ataupun melihat sesuatu yang tidak halal, yang kira-kira dianggap tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Mana-mana pandangan yang haram, pendengaran yang haram, hendaklah kita pelihara telinga, lidah dan juga mata kita daripada perkara-perkara yang syubhah dan juga haram. Itu tertib dalam lakukan ibadah puasa. Kena ingat, di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berpuasa, daripada dia menahan diri imsak sampailah dia berbuka. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah akan perkenankan. Seterusnya hendaklah ia menahan perutnya daripada menelan makanan yang haram atau yang syubhah, terutama sekali ketika waktu berbuka puasa. Wajib dia berusaha mencari yang halal menjadi makanan untuk buka puasanya. Setengah para salafus salih berkata, jika anda berpuasa, perhatikanlah apa bendanya yang anda berbuka. Di antaranya tamar dan juga air zam-zam ataupun susu. Dan tempat siapa anda berbuka. Ini masalah. Ketika bulan puasa, jangan anda bertandang ke rumah orang yang tidak solat. Kebanyakan orang Melayu ni pelik. Dia tak solat tapi dia puasa. Pasal takut tak boleh raya. Sembahyang Jumaat tak pergi, sembahyang fardu tak buat, tapi puasa. Ada orang Melayu begitu. Malah di Indonesia minta maaf, orang Indonesia yang tak balik pula aku.
Di Indonesia kalau tuan-tuan masuk ke kampung-kampung di Surabaya, di Semarang, di kawasan daerah-daerah, dalam satu rumah itu ada 10 orang. 3 orang puasa, 7 orang tak puasa. Yang 7 orang tak puasa tu dia masak nasi tengah hari. Yang 3 orang tu puasa. Dia pelik sikit. Di Malaysia tak macam tu kan. Kalau tak puasa semua tak puasa. Di Indonesia dia pelik. Separuh, minta maaf Ustaz Fauzi. Ingat Ustaz Fauzi orang Indonesia. Kami ni separuh orang Indonesia. Kau Encik Kamarudin je, bukan Indonesia. Okey? Ingat kan? Pelik dia. Dalam satu rumah tu ada sebahagian yang puasa, sebahagian yang tak puasa. Yang tak puasa tu masak nasi. Ya, kita ya berbeza-beza, Pak. Yang mau puasa ya puasa, enggak mau puasa ya kita makan. Sedap je. Macam bumi ni bapak dia punya. Ya kita lapar. Enggak tahan puasa. Berbuka kita. Pening budak buat ni. Ingat, di antara tempat siapa yang anda berbuka. Hal ini menganjurkan kita supaya berjaga-jaga dan mengambil berat terhadap makanan yang kita ambil untuk buka puasa kita. Seterusnya, setiap orang yang berpuasa itu harus memelihara semua anggotanya daripada berbuat dosa dan menjauhkan diri segala urusan yang tidak mengenainya. Ingat, urusannya penuh tertib. Dengan itu barulah sempurna dan bersih puasanya. Betapa banyak orang yang berpuasa berpenat lelah disebabkan lapar dan dahaga. Kemudian ia membiarkan anggotanya terjerumus ke dalam maksiat. Sebab itu rasaklah puasanya dan sia-sialah penat lelahnya. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh." Allahu akbar. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia ada mendapat sesuatu daripada puasanya selain lapar dan juga dahaga. Wa'iyazzubillah. Semoga Allah melindungi kita daripada perkara yang sia-sia ini. Meninggalkan maksiat itu menjadi wajib buat selama-lamanya ke atas orang yang berpuasa. Dan orang yang tidak berpuasa pun kena tinggalkan maksiat. Hanya terhadap orang yang berpuasa lebih wajib memelihara dirinya, kerana kepadanya sangat dituntut dan dikuatkan untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang maksiat, sama ada maksiat secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnatun, fa idza kana yawmu shaumin ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'imun." Puasa itu adalah pendinding sebagai perisai. Maka apabila seseorang kamu menempuh hari puasanya melalui puasa ibadat sepanjang hari kan, dahlah ia tiada bercakap-cakap yang kotor, yang menjijikkan, tiada berlaku jahat, dan tiada menjahili sesuatu hukum. Maksudnya kita tahu hukum ahkam, jaga tata tertib kita. Jangan seperti mana orang yang jahil yang tak kerti agama. Maka jika orang mencercanya atau mengajaknya berkelahi atau bergaduh, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Inni sha'iman, aku puasa. Di antara tertib-tertib puasa yang lain ialah hendaklah seseorang itu berpuasa tidak terlalu banyak tidur. Ini nak sahur, lepas sahur tidur, lepas sembahyang subuh tidur, lepas sembahyang duha tidur, sebelum zuhur tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur lagi, bangun-bangun azan terus maghrib. Pelik, jangan begitu tuan-tuan. Jangan terlalu banyak tidur di waktu siang, terlalu banyak makan di waktu malam. Kejap lagi makan cendol, makan bubur, dan makan laksa, mi Bandung, lepas tu rojak, lepas tu martabak Singapura, lepas tu sup kaki ayam, macam-macam. Lepas tarawih tu diam sandar kat tiang, isap rokok habis 3 batang baru boleh bergerak. Pelik sungguh manusia. Perut kita ni sebenarnya macam belon, dia ikut kita. Makan sikit dia kempis, makan banyak dia kembung. Sebab itu ramai lelaki yang mengandung.
7 bulan setengah, 6 bulan setengah, tambah tua, umur 65, 70, dia mengandung 7 bulan, tak surut-surut. Bilalah pantang ni pun tak tahu. Ini Ustaz macam perli aku, tak, bukan perli. Sebab di antara Nabi SAW tidak menyukai perangai lelaki yang mempunyai perut yang terlalu besar, kecuali badannya memang besar. Ada orang memang, kalau badan dia dah memang saiz besar, memanglah perut besar. Takkanlah badan dia besar tinggi, saiz seluar je 25. Berat. Biasa mestilah 55. Kan standard lah dengan badannya. Dah sungguh standard dengan badannya. Kalau orang Arab tu kan besar tinggi, memanglah saiz besar. Itu ikut saiz masing-masing. Jadi puasa ni mengajar kita untuk bersederhana dalam hidup. Itu tertib-tertib tentang. Dan antara tertib puasa yang lain iaitu hendaklah seseorang itu berpuasa memang tidak boleh banyak tidur yang lama. Agar apa dia kata? Ia sederhana dalam kedua perkara tersebut, agar ia dapat merasakan pedihnya lapar dan dahaganya. Kelak dengan itu jiwanya boleh terdidik. Ingat, puasa boleh didik orang jadi perkataan sikap dia baik. Kalau puasa tak boleh didik perkataan mulutnya jadi baik dan tingkah lakunya tak boleh jadi baik-baik, mananya nak disebut puasa yang ada yang tak kena. Puasa ni menjadikan orang jiwanya lembut, jiwanya terdidik, syahwatnya boleh menjadi kurang dan hatinya akan bercahaya. Ada satu sinaran dalam jiwa dia. Di situlah terletaknya rahsia dan tujuan puasa yang sebenar. Saya minta maaf lah tuan-tuan, dengan izin minta cakap. Ramai orang isterinya 3-4. Orang alim juga diuji isterinya ramai 3-4. Tapi ingat, dengan puasanya Ramadan, tapi tak boleh mendidik jiwanya untuk berlemah lembut dengan isteri-isterinya, tak boleh berlemah lembut untuk didik anak-anak dia, maka dia gagal. Saya minta maaf saya cakap tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, semua orang alim mesti kalau isteri 3-4 semua adil. Kalau semua orang alim memang dijamin bahawa dia berlaku adil pada anak-anak dia. Kadang-kadang tuan-tuan nampak ni kat masjid ngajar orang, sampai rumah kita nak pelempang anak dia je. Garang macam Samsing tarik kereta tu. Kat masjid kata, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Nasihat orang berjela-jela, sampai rumah jumpa anak kira penempang je. Berat Pak Haji ni. Apa barang imam? Ustaz. Cakap nasihat orang berjela-jela nak jadi isteri yang solehah. Awak tak faham-faham tu. Cakap, amboi. Cakap dengan isteri macam tu. Tadi baru nasihat orang kat masjid. Ingat, dengan isteri cakaplah lembut. Nabi SAW sebut, fastausu bin nisa'i khaira. Nasihatlah isteri-isteri kamu dengan lemah lembut. Sebab orang perempuan tu suka dengan perkataan yang lemah lembut, nasihat yang lemah lembut. Iya, balik-balik rumah, engkau ni kahwin dengan aku 35 tahun, tak faham-faham dia kata. Mana kita tahu dia cakap 35 tahun dulu, mana nak ingat. Tuan-tuan sekali-sekali campur dengan orang alim tuan-tuan, teruk kadang-kadang. Nampak dia pakai serban tu, songkok tajamnya, 3 lapis baju jubah, memang sedap. Nasihat orang, takwa memang sedap. Dia balik, dia buka baju, mula dia bersilat dengan anak bini dia. Ini anak jenis tak dengar kata. Menantu kena marah, cucu kena marah, anak kena marah. Tak tahan menantu duduk 3 hari macam 3 bulan kat seluruh rumah. Jangan main-main. Ada Allah uji begitu, jangan main-main tuan-tuan. Jadi padan-padan lah ada kita ni kan. Saya cakap dengan tuan-tuan ni sebab tuan-tuan kaki masjid, kaki surau. Mana always the best. Tuan-tuan ni always the best. Bukan nak puji kan. Jadi perhatikan. Jangan kita menjadi orang yang berpuasa tapi hati kita jadi keras. Kita baca Quran, kita baca hadis Nabi, hati kita jadi keras. Sebab apa? Kita tak mau tunduk dengan Allah. Okey, kita tak suka kepartian di luar masjid. Tak kira lah apa parti pun, tak suka tak apa. Tapi soalnya, bila kita baca Quran, kita baca hadis Nabi SAW, mengapa kita jadi hati yang keras? Mengapa tak boleh melembutkan hati kita? Ini satu persoalan. Harus diingat, kalau puasa yang ada, zikir yang ada, solat sunat yang ada, puasa sunat yang banyak, tahajud yang banyak, tak boleh melembutkan hati kita. Maksudnya ibadat kita tu ada yang tak kena. Ingat, ada yang tidak kena. Saya menemui orang yang pernah meninggalkan solat. Pernah orang yang panas barang. Saya kadang-kadang malu juga, Ustaz. Kadang-kadang Ustaz cakap hujung-hujung kuliah tu,
terkena saya. Saya terasa Ustaz sebut di antara orang yang nak imannya itu konsisten, baik. Pertama, kalau kita ketika kita marah, kita kena sabar. Memang Rasulullah kata, nak sebut as-sabr, tanda-tanda orang yang iman ni sabar. Yang dua, as-samahah, suka memaafkan kesalahan orang lain. Itu di antara tanda buah kepada kemanisan iman. Kalau kita hati masih keras, masih marah, dendam kesumat, maka akhirnya kita tidak mendapat kemanisan iman dalam hidup. Yang jadi gaduh, cerai-berai ni sebab itulah. Sebab kita tidak sabar dan tidak ada rasa samahah, rasa untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, puasa itu akan membekalkan kepada kita jiwa nurani, hati yang terang. Okey. Seterusnya, hendaklah ia meninggalkan segala kemewahannya dalam serba-serbi dan memperbanyakkan makanan dan minuman yang membuka selera dengan yang lazat-lazat. Ingat, memang kebanyakannya Ramadan menghidangkan yang lazat-lazat, sebagaimana yang telah kami huraikan sebelum ini. Sekurang-kurangnya ia tidak melebihi kebiasaannya pada bulan-bulan Ramadan. Jadi kita kena bersederhana ya tuan-tuan dalam melakukan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Adapun orang-orang yang menjadikan bulan Ramadan itu sebagai ibadah dan kebiasaan untuk menjamu selera serta menurutkan kehendak dan tuntunan nafsu syahwat yang tidak pernah dilakukannya pada selain bulan Ramadan, maka mereka itu telah diperdayakan oleh syaitan yang sentiasa memendam perasaan dengki terhadap manusia. Jangan, kalau nak berbuka puasa, nak ke masjid pun jangan terlalu bermewah-mewah sangat ya. Sehingga kita serta lenyaplah segala berkat bulan puasa atau puasa yang kita lakukan, dan tidak lahir kesan-kesan puasa itu dari cahaya dan mukasyafah yang boleh terlihat. Kasyaf ini yang terlihat di sebalik rahsia puasa, khusyuk kepada Allah dan merendah diri di hadapannya, merasa lazat dengan bermunajat kepadanya, serta membaca firman Allah dalam kitabnya, itu membaca Al-Quran, berzikir sepanjang masa kepadanya, ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan lidah, zikir dengan perbuatan. Kita menghadapi Ramadan ketika menghadapi para salafus salih rahmatullah alaihim ajma'in, sentiasa mengurangkan segala ibadat dan kebiasaan mereka sehari-hari. Dan mengekang kehendak dan tuntutan syahwat. Di samping itu, mereka sentiasa melebihkan amalan-amalan salih dalam ibadat, terutamanya pada bulan Ramadan. Sekalipun mereka memang sudah terkenal sebagai orang-orang yang banyak beramal pada sepanjang masa. Nak disebut, kalau boleh lebih daripada biasa amalan. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum waktu asar, mungkin 2 rakaat sebelum maghrib. Tak dituntut pun dia nak buat 4 rakaat setelah maghrib, 4 rakaat sebelum isyak, 4 rakaat setelah solat isyak. Dan juga ibadah-ibadah sunat yang lain. Perbanyakkan solat. Cuma satu tuan-tuan nak sebut, orang banyak solat, dia ada rukun fi'li, dia ada rukun qawli. Rukun qawli kena betul-betul. Kalau nak tahiyat, jangan laju-laju sangat. Sebutkan di baris Sabtu dia tasydid, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sebut satu-satu begitu tahiyat. Jangan main rembang ya. Kalau nak lagu, nak rakam lagu pun, dia ada guru vokal dia. Itu lagu. Ini sembahyang, dia ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun yang wajib kita laksanakan berbentuk perkataan, perbuatan dalam melakukan rukun perbuatan solat. Kalau berdiri, yang mampu berdiri betul, rukuk betul. Kalau sujud betul-betul.
Ini kaki terangkat-angkat, gede. Ini bukan menari, ini duduk diam-diam. Kaki tu diam je lah, duduk je diam-diam mata tu. Yang gede, terangkat gitu. Ada yang sengging sini, ada sengging sini. Duduk aja diam-diam kaki tu. Kodong bau tahu, tak mau lah tahu. Kaki ni, ada yang gitu kaki ke depan, ke belakang. Ada yang sepeletok gitu, ada yang begitu. Kadang-kadang kita nak ambil juga kaki tu. Tegak ji, tegak ni. Macam budak-budak tadika. Sembahyang ikut dia ngik sana, ngik sini ikut. Betul-betul besar duduk je diam-diam kaki tu Duduk. Kalau nak duduk iftirah sungguh. Punggung lapik kaki sebelah kiri. Betul. Itu kakinya begitu. Kan dalam kitab gitu, kitab tadika tu. Dia satu jadi dua sekolah agama tu. Duduk punggung atas tu diam-diam je. Duduk. Lepas tu kaki gitu. Kadang-kadang saya nak menang. Ustaz Fauzi saya cakap tak betul sekarang. Ustaz ni balik Jordan, balik Madinah. Ada macam begitu lah. Kitab mana tak ada baca relax ni. Nak sembahyang ni macam menghadap bapak dia. Kakak bahasa tu. Saya rakam pula marah orang. Duduklah betul-betul macam kitab sekolah agama anak-anak kita belajar tu. Iftiras. Tawarruk. Habis itu. Punggung duduk betul macam begitu. Tahiyat akhir, awal-awal. Kalau tahiyat akhir nak tahiyat awal pun tak apa, tapi duduk tahiyat awal. Dia ikut dia. Kita ni duduk dalam sembahyang yang dikatakan rukun fi'li ni itu, perangai sembahyang kita itu, ikutlah betul-betul sembahyang. Okey. Tuan-tuan tak setuju, duduk iftiras tak ada, duduk tawarruk tak ada. Sekarang begini, tahiyat akhir begini. Macam kita nak gambar main bola. Apa halus abah jadi imam? At-tahiyyatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz. Aku usul, aku tahiyat. Ikut akulah. Aku nak buat. Kang bising, tak percaya tu. Saya duduk macam tu, macam orang nak pergi gambar main bola. Macam Ustaz Fazli. Boleh Ustaz Fazli jadi makmum maknanya. Okey, kita sembahyang isyak lagi sekali. Aku jadi imam. Ingat aku tak boleh ke jadi imam. Mentang-mentang aku tak tahu boleh imam mengat tak boleh. Apa dulu apa? Aku nak tahiyat begitu. Cukup pasal apa tak boleh. Maksudnya tartib dalam solat tu rukun fi'li lah, ikutlah. Iftiras begini, tawarruk ni begini, tahiyat awal ni begini, tahiyat akhir begini. Ada dua je duduk dalam tahiyat. Tapi ramai orang fail. Termasuk aku kadang-kadang fail juga. Tengok. Cik Haji ni Madinah, Jordan, Jarmuk, entah mana Morocco, entah daripada mana, London, entah mana Melbourne. Ni Amerika. Tengok sembahyang. Ini umat Muhammad ke umat Nabi Adam? Entah kitab mana yang dibaca pun tak tahu. Maknanya knowledge yang dia ada tu tak boleh sampai ketika dia sembahyang. Pelik sungguh. Sekarang ni tartib siapa yang kita nak ikut dalam ibadah ni? Nabi kan? Contohnya qudwah hasanah Rasulullah. Rasulullah puasa begini, Rasulullah solat begini. Ikutlah dia. Tapi nak ikut siapa? Nak ikut kita? Berat ke ikut kita, bayar. Okay, tuan-tuan, saya minta maaf, ini komen membina. Kalau tuan-tuan boleh terima, tak boleh, sudahlah. Kalau ustaz susah jadi sembahyang sudah. Memang betul sembahyang sudah. Tapi kalau sembahyang pun Allahu Akbar. Apa hal pula Abah Haji? Tengok sebelah tu, macam ni sembahyang. Ngapa tak macam ni? Atau gini je, relax. Allahu Akbar. Boleh. Ji, buat apa tu? Sembahyang ni. Pasal apa tak boleh? Ikut suka hati aku lah aku nak buat. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Rukuk pun gitu juga. Rukuk itu dia. Macam orang tengkodong tangan. Apa pasal apa tak buat macam tu? Suka hati aku lah aku nak sembahyang. Sembahyang ikut suka hati ke? Kalau budak-budak tu boleh lah pergi guling-guling je. Cuba mak budak guling-guling macam tu. Tak pening kepala kita. Cuba mak budak cuba buat macam tu, guling-guling. Suka hati aku lah dalam masjid. Aku bukan punya hati aku. Buat macam rumah kita sendiri. Kalau budak-budak okey, tak salah. Saya pun suka tengok budak-budak main. Kalau budak dia bodoh budak tu, budak cerdik pun macam tu. Maksudnya kita ni orang yang dah dewasa, yang ditaklifkan, yang dah balik ni, ada kaedah tertib dia. Sebab itu tuan-tuan, orang yang ada ilmu pengetahuan lain cara. Macam saya tak pandai main bola, tiba-tiba suruh main bola berlawan dekat padang. Pelik, sebab saya tak
tahu ilmu main bola. Yang dikatakan wing tu apa, yang dikatakan defender tu apa, yang dikatakan drive tu apa, yang dikatakan striker tu apa, penyerang tu siapa, siapa pemain tengah, siapa main back, siapa keeper. Saya tak tahu ilmu tu, maka saya tak pandai. Kalau dalam amalan biasa pun kena ada knowledge, ada ilmu, baru boleh main, apatah lagi dalam melakukan ibadah kepada solat. Tuan-tuan bayangkan, memang soal memberi nafkah batin suami isteri itu sedekah. Tapi kalau dah tekan ke tengah hall atuk ni duk berjumpa cucak tu pun tengok apa hal pula datuk dengan nenek ni kadang. Maknanya adab dalam hubungan suami isteri tu tak ada dalam rumah. Buat macam orang putih yang tak ada agama, freedom, ada bebas. Tuan-tuan pun tahu, cakap orang putih, tuan-tuan tahu kan bagaimana budaya orang putih dalam seksualiti yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Takkan kita Muslim yang ada Nabi, yang ada Rasul tunjukkan adab-adab kesopanan? Mesti kita tak boleh macam orang yang bebas agama. Kita ada agama Islam, ada tertib, ada akhlak, ada yang dikatakan ibadah dalam hubungan suami isteri. Itulah Islam, tuan-tuan. Islam ni baik. Ketika menghadapi Ramadan, yang salafus salih itu banyak berganda-ganda dia melakukan ibadah. Di antara tertib yang lain ialah hendaklah tidak terlalu banyak melibatkan diri dalam urusan dunia pada bulan Ramadan. Ada satu kawan India Muslim, tuan, saya menghormati Ramadan, saya tutup restoran saya sepanjang Ramadan. Cukuplah Allah kurniakan saya dengan nikmat 11 bulan dalam kurniaan untuk meraih keuntungan dunia. Maka haram makan bulan puasa, saya tutup restoran sepanjang Ramadan. Tapi saya akan cari rezeki yang Allah kurniakan. Mula Syawal sampailah Syaban, saya akan buka restoran saya. InsyaAllah bahawa 11 bulan yang Allah kurniakan rezeki yang saya usaha siang malam itu akan dapat keberkatan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menuai. Dia cuti restoran dia dan dia hamburkan segala keuntungan 11 bulan dia berniaga restoran itu untuk memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Oh, hebat tuan. Berkat hidup dia. Itu seorang kawan ya, sebegitu rupa. Maknanya dia tahu menyewa bangunan kedai itu 12 bulan. Tapi dia niaga 11 bulan. Tapi berkat hidup. Anaknya pandai, isterinya soleha, anaknya baik-baik. Berkat usaha dia, kaya dia, senang dia. Okay? Semua restorannya tertumpu kepada rezeki yang halal. Jadi tirulah tuan-tuan Itu amalan-amalan yang baik. Ingat 11 bulan berkali ganda Allah beri nikmat. Tidak akan rugi dan tak akan miskin kalau cuti dalam bulan Ramadan insya-Allah. Lepas itu dan berzikir kepada Allah seboleh-bolehnya, tidak mengusahakan sesuatu daripada urusan di dunia, melainkan yang perlu untuk dirinya dan orang-orang dalam tanggungannya, seperti anak, isteri dan sebagainya. Sebab bulan Ramadan itu bila dibandingkan dengan lain-lain bulan, sama seperti kelebihan hari Jumaat di antara hari-hari yang lain. Dibandingkan dengan bulan-bulan lain, begitu juga hari Jumaat dengan hari-hari yang lain. Maka adalah wajar bagi setiap mukmin mengkhususkan hari Jumaat dan bulan Ramadan untuk persediaan hari besok bertemu di hari akhirat. Di antara yang sunat bagi orang-orang yang berpuasa ialah segerakan berbuka puasa. Sebaik-baiknya dimulakan dengan buah kurma, itu tamar. Jika tidak didapati, dimulakan sahaja dengan air. Nabi SAW berbuka dahulu sebelum menunaikan salat maghrib. Segerakan ya. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahura. Artinya tiap-tiap akan berada di dalam kebaikan. Umat-umat aku sentiasa dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan makan sahur pada waktu sebelum subuh, sebelum datangnya imsak. Biasa imsak 10 minit sebelum tibanya waktu subuh. Baik. Jelas daripada hadis ini bahawa melewatkan makan malam untuk orang berpuasa itu menjadi amalan yang sunnah juga.
Okey. Hendaklah bagi orang yang berpuasa membebaskan diri, yang itu makan dengan sedikit, tidak terlalu banyak makan, sehingga dapat dirasakan kesan puasa itu ke atas dirinya. Kelak ia akan memperoleh rahsia dan tujuan berpuasa, iaitu mendidik jiwa dan mengurangkan nafsu dan syahwah sebab berlapar, dan mengosongkan perut itu akan meninggalkan kesan yang baik untuk menerangi hati nurani. Iaitu kalau kita terlalu banyak makan, bebalkan hati kita dan menumpulkan akal kita, akan menimbulkan semangat pada anggota badan untuk beribadat. Ingat, bila badan kita ringan, mudah untuk kita melakukan ibadah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala ibnu adam wi'an syarrun min batnih, hasb ibn adam luqaymat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Tidak ada suatu bekas yang dipenuhkan oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Ingat, perut ni macam-macam makanan kita masukkan, berbeza dengan haiwan. Lembu hanya jenis rumput, kambing hanya jenis rumput, tapi manusia semua jenis masuk. Memadailah bagi anak Adam itu beberapa suap untuk menyambung hidupnya. Jika ini juga tidak mencukupi, maka hendaklah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumannya, dan 1/3 lagi untuk pernafasannya. Kata setengah ahli pendeta, jika perut kenyang, laparlah segala anggota, dan jika perut lapar, kenyanglah segala anggota. Sebab itu kalau kita tengok orang tua-tua dulu makannya sikit, sembahyangnya banyak. Orang muda banyaknya makan, sembahyangnya sikit. Kita tengok atuk-atuk kita kan, atuk kita pun pelahap juga masa muda. Ya, dia dah insaf dah, bila dah jadi datuk, dia insaf sikit, sembahyang sunatnya banyak, makannya sikit. Datuk kita dah makan durian dekat 1000 biji. Jadi cucu kalau beli durian, datuk tengok je dah makan satu ulas. Cucu makan 2-3 biji, anak makan 5-6 biji, dia makan satu ulas. Sebab dia dah makan 1000 biji, dah 70 tahun makan durian. Yang cucunya baru 17 tahun. Itu yang 5 biji makan seorang. Tapi kalau datuk juga makan durian 5-6 biji, insya-Allah tak lama meninggal lah. Tak percaya, cuba buat. Betul. Saya kadang-kadang kita tengok atuk makan sikit, cukuplah atuk makan. Dia makan 2 sudu, 3 sudu ya. Betul, orang tua. Tapi ibadahnya tenang. Kata setengah ahli pendeta, jika perut kenyang, laparlah segala anggota, dan jika perutnya lapar, kenyanglah segala anggota. Ini Syekh Alawi kata, jika anggota itu merasa lapar, maka yang demikian itu berarti ia menuntut dan sangat mementingkan nafsu dan syahwat. Okey. Ketika itu anggota lisan ingin berkata-kata, anggota mata ingin melihat, anggota telinga ingin mendengar, dan seterusnya dengan yang lain-lain anggota. Masing-masing anggota itu menuntut kehendak nafsu dan syahwatnya ketika perut sedang kenyang. Tetapi apabila perut itu lapar, akan merasa tenanglah semua anggota itu. Yang diumpamakan dengan kenyangnya segala anggota tadi, hal semacam ini memang selalu berlaku dan sudah tidak perlu bukti lagi. Yang arti kata, kalau perut kita kenyang, penuh dengan kehendak bermacam-macam. Tapi kalau perut kita lapar, anggota kita merasa tenang. Di antara yang sangat dianjurkan ialah mengundang untuk berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, sekalipun dengan beberapa butir kurma. Jadi tuan-tuan datang rumah saya, makanlah ala kadar. Balik daripada tu, dahlah jauh, setengah jam baru sampai, jalan berbelok-belok. Dibagi air kosong mineral aja dengan tamar 3 biji. Lepas tu makan kuah sardin pula tu. Ya Allah, aku kali pertama taubat tidaklah, tapi kali terakhir aku datang. Tak percaya begitulah. Tapi kalau saya sediakan lembu 3 ekor, kambing 13 ekor, tuan-tuan pun puji, "Hei, sedap, buka-buka sahabat," kata. Tapi tak ada apa makna. Betul. Man al-fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qasa min ajrihi syai'un. Sesiapa yang mengundang orang berpuasa untuk berbuka,
maka baginya pahala orang berpuasa tidak dikurangi daripada pahala itu sebarang sedikit pun. Sesiapa yang memberi makanan untuk orang berpuasa seolah-olah macam dia berpuasa. Tapi orang Arab hebat, tuan-tuan. Orang Arab Mekah yang miskin-miskin tu hebat. Dia jemput tetamu, cuba bayangkan tuan-tuan. Saya kena lah. Dia hanya untuk satu jug, satu gelas. Tetamu yang datang 30 orang. Satu jug tu, satu gelas tu, kongsi gelas. Pusing. Engkau ada TV, tak ada TV, kau punya pasal lah. Pusing. Jadi cukup satu jug untuk satu gelas untuk semua tetamu. Lepas tu tunggu. Air je baru. Duduk jap. Maka datanglah roti. Roti tu roti kering. Roti kering. Kenapa pula nak makan roti kering? Dia ambil telur. Dia scrabblekan telur tu, tumis sekejap. Masuk dengan lada, masuk dengan tomato. Dalam 3 pinggan. 30 orang tu 3 pinggan dia. Kongsilah. Calik sana, calik sini. Tapi memang makanan zuhud begitulah yang menjadikan kita terasa. Sungguh tuan-tuan. Very simple hidup. Kita kalau bertetamu kan, segan. Terutama orang rumah kan. Bang, segan bang. Yang datang ni Ustaz Abbas, Ustaz Fauzi, Imam Solihin, Imam Solihun, semua datang. Malu. Ustaz Azhar Idrus kata, Profesor Dr. Zulkifli Bakri datang, Ustaz Anwar Husin datang. Malu bang. Betul-betul bang. Kita punya preparation. Tuan-tuan jangan ajar begitu. Bagi simple. Kalau boleh, nasi pun separuh masak mentah je. Wah, nasi nusuk. Baru padan muka puak-puak tu, tahu zuhud tak zuhud. Cakap je. Kitab Nabi kata. Nak cerita bab ni. Satu hari, isteri Nabi diuji oleh manusia. Aisyah radhiyallahu anha duduk kat rumah, Nabi tak ada. Datang seorang perempuan bawa 2 anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami berhajat, tidak ada makanan bagi kami. Aisyah cari kat dapur, ada sebiji tamar dia tinggal. Rumah Nabi, bayangkan, rumah Rasul ada sebiji tamar. Maka wanita tu, ibu dia koyak tamar tu, satu bagi anak dia yang perempuan, satu bagi anak. Dia sendiri nak makan, tapi tak ada yang nak dimakan. Maka dia bagikan anak untuk makan. Lepas tu dia mengungkapkan salam. Assalamualaikum. Dia pun balik. Dia balik, Rasulullah balik. Aisyah cerita, tadi ada 2 orang. Seorang tu datang bawa 2 orang anak perempuan dia. Tak ada apa-apa wahai Rasulullah. Aku beri sebiji tamar, dia koyak untuk makan anak-anak dia sendiri tak makan. Rasulullah sebut, wahai Aisyah, tetamu yang datang 2 orang itu yang makan tamar yang kamu berikan itu, mereka datang dengan penuh keikhlasan kamu memberi sesuatu yang ada pada kamu, walaupun sebiji tamar itu dibelah 2. Dia akan menjadi pelindung dan perisai kamu daripada panasnya api neraka. Hebat tuan-tuan. Jadi kalau kita ada, saya datang Mahal Fauzi bawa anak 2 orang perempuan ya. Ustaz Fauzi bukan nak tengok saya, dia tengok anak saya. Minta maaf Ustaz Fauzi. Iya, orang perempuan ni memang ujian bagi kita. Tuan-tuan bawa anak dara cantik-cantik, bawa rumah Ustaz Azhar Idrus. Dia bukan nak tengok mak dia tengok anak dia kanan kiri. Jangan marah, contoh je kan. Maknanya melihat kepada objek itu, tak kira kau ni alim tak alim, sama je manusia ni. Jadi nak sebut, kalau kita memberi sesuatu sedekah penuh dengan keikhlasan, dia boleh menjadi pendinding kepada panas dia bakaran api neraka. Ingat tuan-tuan, orang miskin Myanmar datang, soal dia tu sedikit tak sedikit itu dia punya pasal. Tapi kita tahu bahawa maruah dia tak tergadai dengan mukanya untuk meminta sesuatu makanan. Kami datang nak minta sesuatu makanan, kita bagi apa yang kita. Ingat, ikhlas kita bagi itu boleh menjadi dinding perisai daripada bakaran api neraka. Ini kisah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya kita sayanglah kepada orang yang fakir miskin itu kerana menuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab orang miskin dan fakir itu yang menjadikan kita boleh terselamat daripada bakaran dan kepanasan api neraka. Itu tuan-tuan ya. Jadi sukalah kita kalau jumpa dengan orang miskin dan fakir itu tanda-tandanya Allah sayang pada kita. Bila datang seorang memang minta sedekah, sungguh meminta, memang meminta-minta, itu tidak disuruh. Tetapi seandainya orang datang, orang yang fakir miskin itu menemui kita untuk meminta sesuatu,
itu adalah merupakan pintu-pintu syurga yang mudah untuk kita masuk, dan tertutupnya pintu-pintu neraka yang tidak akan dibakar oleh api neraka. Jadi kalau boleh, kita berilah makan sesuatu kepada orang yang sedang berpuasa untuk dia berbuka. Kita sambung terus sembahyang tarawih. Tarawih ni sembahyang rehat-rehat. Rahayarihu. Tarawih adalah sembahyang rehat-rehat. Kita ni kalang kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Orang baca qul huwallah ni pun satu hal juga. Kalau nak baca betul-betul, nak laju, sambung, nak berhenti. Ini macam dibaca sajak bapak dia je. Qul huwallahu ahadun. Dun tu dal ada tanwin dua, kan? Bulat dua tu namanya tanwin. Tanwin tu ahadun. Bila dun tu ada dal nun. Dal nun mati depan dun. Buang nun, ganti bulat dua tu kan? Dhammah namanya. Maknanya baris depan dua. Ahadun. Kalau kita nak sambung ahadun itu jadi ahadu, nun kecil di bawahnya baris bawah. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru betul imam tu baca. Ni qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kepala bapak dia ni baca apa? Kita jadi makmum pun pening apa hal pula imam. Patutnya baca nak sambung pun qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacalah molek-molek sikit. Engkau tu jadi imam. Minta maaf. Saya bukan cakap dengan Fauzi ni. Ini imam lain ni, imam Afrika. Melanggar je. Ingat baca Quran macam baca sajak syair bapak dia, syair Siti Zubaidah apa. Bacalah betul-betul. Dia kadang-kadang 40 tahun jadi imam. Imam, apa maknanya imam? Entah, aku pun tak tahu. Apa barang ni kalau imam pun tak tahu, makmum lagi tak tahu. Tengok. Maksudnya, tuan-tuan tahu ingat tak? Manusia ni asalnya daripada tak tahu jadi tahu. Macam mana dia boleh dia tahu? Dia tak tahu jadi tahu, dia belajar supaya dia nak tahu. Barulah belajar. Tuan-tuan ingat kalau belajar tu mesti masuk universiti, mesti dapat 5-6 PhD. Itu baru belajar. Tak ada. Belajar ni memang mula-mula tradisi ilmu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Beribu Nabi, beratus Rasul yang diutus, asalnya adalah dengan kalimah. Tradisi ilmu datangnya dengan lisan. Nabi SAW berkhutbah. Ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fasal muttaqun. Memang bahasa lisan. Sahabat dengar, itulah bahasa ilmu. Memang asalnya bahasa lisan. Maka ditulis, takut-takut ilmu itu hilang. Maka berkatlah orang yang menulis kitab, dan dia meninggal dunia, kita baca kitab. Imam Syafi'i dah beratus tahun meninggal, tapi dia meninggalkan tulisan kitab untuk kita. Maka dibaca oleh ulama, kita tolong dengar. Maka ilmu yang ada bersambung-sambung itu. Imam Syafi'i dalam kubur mendapat keberkatan ilmu penuh dengan rahmat dan keampunan Allah. Beribu-ribu kali ganda ilmu yang ditinggalkan. Kerana walaupun beratus tahun meninggalkan kita, kitabnya tetap ditatap dan dibaca untuk menyebarkan ilmu. Maka orang yang menimba ilmu daripada rentetan sanad Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i akan mendapat pahala yang berterusan dalam kubur. Itulah Islam dan baiknya Islam. Bukan maknanya mengadu domba, mengatakan bahawa dia hebat. Tak, mengaji ilmu di mana-mana pun boleh. Tuan-tuan adalah orang yang cinta pada ilmu. Jadi sembahyang tarawih dikerjakan pada setiap malam Ramadan adalah sunat. Ingat, sembahyang tarawih ni sunat, bukan wajib. Pak Haji, apa pasal Pak Haji dah 10 Ramadan tak datang masjid? Dia tu tak datang masjid dengan keuzuran sendiri. Manalah tahu dia kat rumah sembahyang tarawih 36 rakaat. Mana kita tahu? Sembahyang sunat. Tapi bila kita tak sembahyang Jumaat, tak kena tangkap pula. Sembahyang Jumaat kan wajib, sembahyang tarawih sunat. Orang sembahyang tarawih tak datang kena marah, tak sembahyang Jumaat tak kena marah. Kan 3 kali Jumaat baru munafik. Aku baru 2,5, tak sampai 3 lagi. Pasal apa 2,5?
Dah rakaat kedua baru dia masuk Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Jumaat dia bersambung satu rakaat lagi. Itu kata dua Jumaat setengah. Allah. Ingat sembahyang tarawih sunat. Tapi yang sunat kita nak rebut. Harus dipatuhi. Salaf salih rahmatullah alaihim ajma'in membaca Al-Quran dari awal hingga akhir di dalam sembahyang tarawih. Jadi imam-imam hafiz, kita hormati dia, kita sayangkan dia sebab dalam dadanya itu ada hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Maka banyakkanlah sembahyang bacaan Al-Quran dalam tarawih. Sembahyang yang rehat-rehat. Setiap malam dibacanya sekadar yang termampu sampai mereka khatamkan Al-Quran itu pada malam-malam yang tertentu di akhir bulan Ramadan. Siapa yang boleh mengikut teladan ini, buatlah dan jangan cuaikan. Kerana segala kebajikan yang dibuat dalam bulan ini adalah besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 110. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan setiap perbuatan baik yang kamu sediakan untuk diri kamu terlebih dahulu ketika hidup di dunia ini akan kamu dapati ia di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Ingat, kita usaha di dunia, ketika hidup kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Barang siapa yang tidak berpeluang untuk mengikut jejak langkah para salafus salih dalam amalannya, maka adalah berhati-hati jangan sampai terlalu meringan-ringankan sembahyang tarawih ini, sebagaimana yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil, sehingga ada setengah mereka mencuaikan suatu rukun yang wajib di dalam sembahyang itu, seperti meninggalkan tamakninah pada rukuk dan sujud oleh kerana terlalu nak cepat, sehingga rukuknya tak sempurna, sehingga sujudnya tak sempurna. Bacalah tuan-tuan ya ketika sujud, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li zambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku, aku banyak berlaku zalim pada diri aku, ya, ampunkanlah dosa-dosaku, dan tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosaku kecuali Engkau ya Allah. Itulah doa sujud yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li zambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi bolehlah sedikit sebanyak kita cuba untuk tamakninah dalam rukuk dan sujud ketika solat tarawih. Adapun tidak memerhatikan bacaan Al-Fatihah menurut petunjuk yang harus dilakukan, dengan artinya Fatihah itu dengan bacaan yang betul. Saya ingat itu saja tuan-tuan. Tarawih ini kita mendahu bukan kerana ingin nak segerakan selesai tarawih itu sama ada 8 ataupun 20 rakaat, tetapi kerana nak mencari pahala yang besar dalam sembahyang tarawih itu. Okay. Cuma sikap kita itu, jangan kita terperangkap di sini kata syaitan memang memasang perangkap terhadap orang-orang yang beramal sehingga amalan batil dan tertolak, padahal ia mengerjakan amalan itu. Awasilah dirimu daripada hal-hal seumpama bersegera-segeralah, ya. Jangan takut-takut kita ditipu dengan tipu daya syaitan. Jadi kita melakukan amal ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tarawih yang sebenar, yang sempurna itu sama seperti sembahyang-sembahyang fardu yang lain, di mana harus ditunaikan dengan baik, berdirinya, bacaannya, rukuk, sujudnya, khusyuk dan khuduknya, tunduk kepada Allah, dan juga terhadap semua rukun-rukun yang lain seperti tertib-tertibnya. Tidak ada kuasa sama sekali atas orang-orang yang benar beriman dan orang-orang yang bertawakal sepenuhnya kepada Tuhan. Hendaklah golongkan dirimu ke dalam kumpulan jamaah. Syaitan hanya boleh mempengaruhi dan berkuasa ke atas orang-orang yang mematuhinya. Jangan kita tergoda dengan godaan-godaan syaitan, terutama pada malam-malam Ramadan. Dan kepada Tuhan Allah Ta'ala mereka tidak menyekutukan kalau boleh, maka janganlah masukkan dirimu ke dalam kumpulan-kumpulan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma satu tuan-tuan, saya kadang-kadang bulan-bulan Ramadan ni, ialah saya bukan orang yang terbaik di kalangan tuan-tuan ya. Saya pun mempunyai ketaifan dan kelemahan masing-masing. Tapi saya sudah 27 tahun duduk di negeri Johor.
Bila malam-malam pukul 12 saya lalu di Angsana. Lalulah. Lalu daripada tazkirah Ramadan lalu. Kereta tuan-tuan penuh macam konsert tu. Maknanya pernah Angsana tutup pukul 1 pagi. Malam-malam akhir Ramadan. Jadi mereka banyak iktikaf untuk beli baju. Saya kata yang dibeli baju, beli makanan, beli kuih, beli kasut ni, selain daripada 10 malam akhir tak boleh. Nak juga bawa anak bini cucu ni cicit tu. Bawa usung. Baby pun usung juga iktikaf kat sana. Apa Rajab Syakban ni ada, pergilah, belilah baju untuk raya dah. Tapi mak semua berpusuh-pusuh penuh. 10 malam akhir. Ya Allah. Pukul 12 malam angsana tu macam pukul 3 petang. Punya seronok lah. Apa benda yang nak dia beli? Saya pun pelik juga. Heran. Cuba tuan-tuan jawab sikit. Apa yang dia orang nak beli ni? Apa benda yang? Paling tinggi pakaian. Nombor 2 makanan. Ada 2 je benda kat angsana tu yang dijual. Kalau malam-malam nak raya tu. Oh dia kata tunggu lelong pukul 1. Kuih semua lelong. Kuih yang ada kat rumah tu tak termakan dah. Cukup-cukup. Saya ingat puan-puan hajah ni semua, sebab ini semua ahli syurga punya. Janganlah 10 malam akhir jangan nak suami. Sekarang kalau nak suami ni bulan Rajab ni. Petang-petang cuti-cuti. Bagilah. Ini bulan Ramadan. Baca Quran untuk berzikir, berselawat. Sibuk habis masa. Heret anak bini cucu-cucu. Yang peliknya umur 70-80 pun nenek pergi juga. Nenek nak baju tu, dia kata Allah nenek ni kata. Masa anak dara tak menggatal ni umur 80 tahun sibuk lah baju tu lah, jubah ni lah. Ini kadang-kadang cucu pun jadi batu api juga. Nenek, kat sana tu ada baju untuk nenek, bagus. Apa nak dia kata? Jubah. Dia kata, boleh nek, senang. Zip yang pusing sini nek, boleh tanggal senang. Oh, cucu batu api pula. Nenek yang 80 tahun tu kedik-kedik iyalah. Orang 80 tahun tu sudah lah. Mak saya umur 80 tahun, mak umur berapa tahun? Mak 85. Masalahnya kita malu dengan dia ibu ni. Dia puasa Rajab, Syaban, Ramadan. Setahun 3 bulan puasa. Aku nak puasa 3 hari Ramadan. 3 bulan Rajab dia pun pening kepala. Jadi itu kadang-kadang malu kita dengan orang tua-tua. Kita pukul 3 dengkur dia huha. Orang tua pukul 3 dah bangun. Dah semayang. Lepas tu jom. Kita ni daripada kecil mak jaga ni solat subuh. Sampai ketua kahwin kita pun dah jadi datuk dah. Kadang-kadang dia tolong jagakan kita. Malu juga kata. Cakap orang mak. Awak tak malu ke mak terkejutkan kita? Bangun kat subuh. Jam pukul 4 subuh. Apa pukul 4? Oh tutup mana dia tahu. Dia rasa dia dah lama bangun, suruh kita bangun. Dia cakap dengan menantu, awak tak malu ke? Awak ada menantu tak ke? Jadi tuan-tuan kena cari sekarang ni, siapa nak jadi menantu aku? Amirul, cari isteri yang boleh ketuk. Abah, subuh tengok jam pukul 4. Nak cari macam tu lah. Perempuan cari macam tu ya. Cari menantu yang jadi macam tu. Biar tak lawa pun tak apa. Nak tengok orang lawa dalam saya punya, berilah hak pada mereka yang berhak Dan kita ni mungkin tidak layak. Orang-orang tertentu sahaja yang Allah kurniakan. Manusia ni berbeza-beza takdir dan cara hidup dia. Jadi kita kena redha dengan takdir yang Allah SWT meredai kita. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا،
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين قبل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته